A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada petang ini dapat lagi kita meneruskan aktiviti ataupun rancangan kita, iaitu Jom Tartil, #Jom Tartil, bersama dengan saya Muhammad Afifi bin Abdul Rahman. Jadi untuk hari ini, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, ada kelainan sikit dari sudut tajuknya. Tajuknya yang saya tampilkan hari ini, susah ke baca Al-Quran. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, jadi nak jawab susah ke tak, itu atas masing-masing, atas setiap orang lah. Siapa sahaja yang ingin membaca Quran, di mana ada kemahuan, maka di situ dia ada jalan. InsyaAllah diberi kemudahan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik. Jadi pada petang ni insya-Allah kita akan meneruskan lagi kita punya rancangan ataupun program, iaitu #Jom Tartil bersama dengan saya. InsyaAllah hari ini kita akan sambung pula pada ayat yang berikutnya. Iaitu daripada surah apa tuan-tuan? Daripada surah Al-Baqarah. Bukan. Surah Ali Imran. Surah Ali Imran. Jadi surah Ali Imran sambungan daripada semalam. Semalam kita sampai ke ayat 37. Semalam kita sampai ke ayat 37. Jadi hari ini kita nak sambung pula ayat yang berikutnya, iaitu pada ayat 38. Jadi ayat berapa tuan-tuan? Iaitu ayat 38. InsyaAllah kita akan sambung ayat 38 pada hari ini. Baik, jadi ramai yang berkelapangan, yang ada peluang untuk bersama-sama pada petang ini, dipersilakan untuk bersama-sama menyertai program kita pada petang ni, insya-Allah. Tuan-tuan, dan program ini insya-Allah mudah-mudahan mendapat manfaat kepada kita sesiapa saja yang menyertainya bersama, kan tuan-tuan, kalau tak ada buat apa-apa. Jadi untuk menjawab persoalan susah ke baca Quran tu, maka join sama-sama pada petang ni untuk bersama-sama membaca Al-Quran. InsyaAllah akan nampak jawapannya, sama ada susah ataupun senang. Pada saya kiranya pasti ada kemudahan dan kesenangan untuk kita membaca Al-Quran, kan? Jadi daripada pada kita pun Allah permudahkan urusan untuk berhajat membaca Quran ni, insya-Allah diberi kemudahan untuk membaca Al-Quran, kan? Ada kadang-kadang tu ada yang tertanya susahnya nak baca Quran, kan? Sebut tak betul. Lama dah belajar ni, lama dah mengaji, tapi masih lagi rasa tak betul sebutan. Masih lagi rasa tak betul, itulah yang membuatkan kita sentiasa belajar memperbaiki sebutan Al-Quran kita, sebutan bacaan Al-Quran kita, insya-Allah. Baik. Jadi itulah di antaranya belajar sesuatu perkara ataupun belajar memperbaiki bacaan Al-Quran ini, pasti kena ada usaha. Kena ada usaha, tuan-tuan. Jadi bila belajar ni, bukannya pasti sekali belajar dah terus pandai. Tidak. Kena ambil masa. Tulis zaman, kata Imam Syafi'i. Tulis zaman, ambil masa yang lama. Jadi kebolehan kepandaian itu antaranya juga bukan hanya semata-mata kepandaian akal kita sahaja, bahkan adalah merupakan anugerah juga. Anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah, kan? Sambil kita belajar, sambil kita berdoa, kan? Sentiasa kita berdoa kepada Allah agar diberi kemudahan untuk kita memahami dan menguasai ilmu Al-Quran ini, ataupun kefasihan dalam sebutan Al-Quran. Sebab tu juga di antaranya disebut dalam surah Taha,
Antaranya ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kan? Jadi apakah doa itu? Itulah doa minta penerang hati antaranya. Jadi Rabbi syrah li sadri, wahai Tuhanku, isyrah, cerahkan, terangkan dadaku, kan, lapangkan dadaku, kan. Wa yassir li amri, dan permudahkan urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, rungkaikanlah simpulan ikatan dari lidahku. Kan, kau ada yang rasa nak bercakap tak lepas ataupun nak sebut tak lepas, susah nak sebut huruf-huruf hijaiyah ni. Telo lah, ada kata bunyi telo lah, ada kata bunyi apa panggil, sumbing lah, contoh. Tetapi semua itu adalah usaha. Kalau kita tak bunyi telo, manalah kita nak tahu keadaan ataupun tahap kefasihan sebutan Al-Quran kita semasa ni, adakah baik ataupun tidak, elok ataupun tidak. Nampak? Jadi itulah penting apabila kita belajar, bila mana guru menegur bacaan kita, sebutan kita tak betul, salah ni, contoh, ataupun perlu diperbaiki, itu adalah tahap yang dapat kita tahu ataupun ukuran kemampuan bacaan kita yang diukur oleh guru-guru Al-Quran yang kita belajar dengan mereka. Jadi di samping itu minta doa kepada Allah, kan, wahlul 'uqdatam min lisani, rungkaikanlah simpulan ikatan ataupun yang menghalang pertuturan kita, sebutan kita untuk bercakap ataupun menyebut dengan jelas dan fasih. Itu di antaranya. Kan? Yafqahu qawli, dan dapat kefahaman daripada pertuturanku. Ini doa ni di antaranya doa yang dibaca oleh Nabi Musa alaihi salam ketika mana hendak bertemu ataupun hendak berdebat dengan Fir'aun. Kan? Jadi minta kepada Allah Ta'ala pertolongan, supaya dirungkaikan sebutannya ataupun dijelas, setiap sebutannya tu didengari dengan jelas, dengan baik, supaya orang memahami akan apa yang disampaikan olehnya. Itu di antaranya. Maka kita pun boleh mengambil faedah daripada doa ini, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dirungkaikan, dipermudahkan lidah kita nak menyebut huruf-huruf hijaiyah ini, kan, huruf-huruf hijaiyah, supaya sebutan itu lebih fasih, fasih lah, jelas, tepat, ataupun dengar dengan betul, dengar dengan betul. Baik, tetarupan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi sama-sama kita berkongsi peluang dan manfaat ini. Okey, boleh ramai mengambil peluang untuk bersama dengan kita. Insya-Allah setakat ini kita masih lagi meneruskan program kita, iaitu #Jom Tartil ini bersama dengan saya pada sekitar jam 2 hingga 3 petang. Kerana waktu yang lain saya tidak dapat untuk meneruskan lagi sementara ni, terpaksa menangguhkan dulu aktiviti ataupun program yang lain kerana keadaan internet di tempat saya ataupun di rumah saya tidak berapa baik. Jadi kita buat di pejabat saya. Alhamdulillah, di sini keadaan internet alhamdulillah okey, elok lainnya, jadi kita dapat teruskan insya-Allah. Baik, jadi setakat ini adalah jam 2 hingga 3 petang. Itu adalah waktu untuk kita bersiaran. Dan dalam masa yang sama, saya berhasrat ataupun bercadang untuk membuka peluang kepada sesiapa yang berhajat untuk bersama mempelajari ataupun dipanggil talaqi, belajar
memperbaiki tahsin bacaan Al-Quran, tahsin sebutan fasahah dan sebagainya, bolehlah bersama-sama untuk bertanya kepada saya lah, ataupun bincang dengan saya, boleh kita cuba bantu, insya-Allah. Kita cuba bantu. Kalau ada yang nakkan untuk khidmat memperbaiki sebutan bacaan, insya-Allah kita akan usahakan, kita akan buatkan sesi one by one ataupun 1 to 10 satu per satu ataupun 1/10. Jadi minimum yang kita nak buka untuk kelas tahsin Al-Quran ini ialah satu kelas, satu halaqah 10 orang. Itu kita cuba ketengahkan perkara ini, insya-Allah. Mungkin ada yang berhajat, insya-Allah kita akan cuba laksanakan, dan ini akan berterusan sehingga dia peserta tersebut akan khatam 30 juzuk bacaan Al-Quran dengan riwayat Hafs an Asim. Dengan riwayat Hafs an Asim, seperti banyak qiraat yang kita duk baca biasa ni lah. Seperti yang kita duk baca biasa. Dan ada juga sesi untuk makharijul huruf dan juga sifatul huruf. Makharijul huruf dan juga sifatul huruf, untuk memperbaiki atau mempelajari makharijul huruf dan juga sifatul huruf. Ada juga sesi tersebut, dan akan datang saya akan pamerkan iklannya secara jelas untuk anda ambil ataupun mengambil peluang tersebut, insya-Allah. Ini saya sebut sekitar lalu sahaja. Jadi insya-Allah kalau ada ruang untuk kita bersama-sama membantu memperbaiki sebutan-sebutan bacaan Al-Quran, insya-Allah. Jadi siaran ini ataupun live ini #JomTartil ini adalah siaran harian ataupun siaran berkala. Kita akan buat setiap hari Isnin hingga Khamis, dan kemudian ada sesi-sesi yang privacy, iaitu antara one to one ataupun secara online bersemuka, dipanggil musyafahah. Dalam pembelajaran Al-Quran ini dia ada talaqi dan musyafahah. Cuma situasi sekarang talaqi dan musyafahah itu dilaksanakan secara online. Kalau sebelum sebelum PKP dia dilaksanakan secara berhadapan ataupun bertemu, akan tetapi bersemuka. Akan tetapi apabila berlakunya PKP ini ataupun COVID-19, maka kita laksanakan secara online. Jadi insya-Allah mudah-mudahan diberi peluang dan juga diberi kemudahan untuk kita melaksanakan perkara yang bermanfaat ini, insya-Allah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, insya-Allah pada petang ni kita akan sambung bacaan kita daripada surah Ali Imran. Surah apa tuan-tuan? Surah Ali Imran bermula daripada ayat 38. Bermula daripada ayat 38 dan apa? Dan bermula pada ayat 38 dan muka suratnya adalah muka surat 55. Muka surat 55. Muka surat 55, insya-Allah. Jadi kita tengok apakah ayatnya. Baik, kalau ada mushaf, tuan-tuan yang ada mushaf boleh sama-sama buka, turut serta buka bersama-sama, kita membaca bersama, insya-Allah. Kalau tuan-tuan ada mushaf boleh turut serta buka dan membaca bersama. Kan? Boleh dapat manfaat bersama, insya-Allah. Kalau tidak ada mushaf tak apa, kita boleh rujuk di laman ini, di siaran ini, insya-Allah. Saya akan paparkan sebentar lagi, insya-Allah. Jadi terlebih dahulu sebelum kita memulakan bacaan kita, seperti mana biasa, kita mulakan terlebih dahulu dengan membaca surah Al-Fatihah ataupun Ummul Kitab, insya-Allah.
Kita mulakan dahulu dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Jadi tuan-tuan dan puan, terlebih dahulu kita niatkan atas bacaan kita ini pahalanya untuk sekalian arwah muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang telah lama meninggal dunia ataupun yang masih baru meninggal dunia. Dan juga kita panjangkan, mohon juga kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu mudah-mudahan Allah beri kesembuhan, kesihatan kepada saudara mara kita, sahabat-sahabat kita yang mana yang telah terkena COVID-19 ataupun dijangkiti ataupun positif dan sebagainya. Kita minta Allah berikan kesembuhan kepada mereka. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada sahabat-sahabat di Facebook saya, Facebook profile saya. Ucapan ribuan terima kasih kerana atas kesudian mendoakan kesihatan untuk mak teh dan juga pak teh saya. Alhamdulillah, update terkini adalah mak teh saya ada sekarang alhamdulillah dah tidak menggunakan bantuan oksigen sepenuhnya, dan alhamdulillah dia sudah pun ada peningkatan kesihatannya. Jadi alhamdulillah, dengan izin Allah, berkat doa tuan-tuan dan puan sekalian, maka Allah berikan kesembuhan kepada pak teh dan mak teh saya, alhamdulillah. Jadi insya-Allah hari ini kita teruskan lagi berdoa agar bertambah lagi kesembuhan dan juga kesihatan diberikan kepada pak saudara dan juga mak saudara saya ni, insya-Allah mudah-mudahan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita mulakan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah tuan-tuan puan, mudah-mudahan apa yang kita bacakan sebentar tadi diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan kesembuhan kepada mereka yang kita niatkan tadi. Baik. Jadi tuan-tuan puan, kita sambung ayat yang berikutnya, iaitu pada muka surat 55. Pada muka surat 55 kita sambung daripada semalam, bacaan daripada semalam, pada muka surat 55 ayat ke-38 pada surah Ali Imran, insya-Allah. Mari sama-sama kita hayatinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hunalika da'a Zakariya rabbah qala rabbi habli min ladunka dhurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a.
فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. Assalamualaikum Puan Syariah Ismail, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, terima kasih kerana bersama-sama dengan kita pada petang ini insya-Allah. Mari kita teruskan insya-Allah. Qala rabbi ij'alni ayah. Qala ayatuka alla tukalliman الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا
بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم
ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ود طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم
قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك
الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah dapat kita selesaikan bacaan pada petang ini, iaitu dengan membaca daripada ayat 38 surah Ali Imran ayat 38 sehinggalah ayat 91. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah, dapat juga kita selesaikan pada petang ini. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan sebenarnya kita telah pun selesai membaca akan juzuk yang ketiga. Jadi selesai dah juzuk yang ketiga, tuan-tuan. Selesai dah juzuk yang ketiga kita baca. Alhamdulillah. Sungguh tak sangka sekejap saja. Jadi persoalannya susah ke baca Quran ni? Jadi tak susah. Kalau kita ruangkan masa kita untuk membaca Al-Quran, insya-Allah sebenarnya tidak susah. Hanya mindset kita saja yang merasakan kesusahan untuk membaca Al-Quran. Hanya mindset saja rasa susah. Jadi
bagi kita kuatkan azam, kuatkan semangat, tekad, usaha untuk kita dapat peluang membaca Al-Quran. Apa-apa pun perkara yang kita nak lakukan, pertama sekali mindset kita kena positif. Kena positif. Kena positifkan diri, minda kita untuk melakukan sesuatu perkara. Mudah-mudahan diberi kemudahan untuk melakukan perkara tersebut. Cuba kita buat kan. Jadi macam ni, kalau kita dikirakan nak ikut kira logiknya, tak sempat asal pukul 2 ni kita nak baca Quran lagi lah kan, dalam keadaan sibuk dan sebagainya. Jadi sebenarnya ada pelbagai cara untuk mengambil kesempatan tersebut. Selagi mana kita berada di luar tandas, selagi itulah kita ada peluang untuk membaca Al-Quran. Sekarang ni ada kemudahan, banyak kemudahan. Kalau dulu mungkin susah, sebelum pada ada zaman online ni kan, online bacaan Quran ni, mungkin hanya ada secara baca Al-Quran secara bermushaf sahaja, kan. Jadi mungkin nak kena duduk dalam satu halaqah saja, dalam kena bersemuka saja, barulah ada peluang untuk nak membaca Quran. Tapi sekarang ni ilmu teknologi Allah berikan kepada kita, makin ada kemudahan dan peluang itu makin besar, makin banyak untuk kita mencapai ataupun mengecapi ibadah terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dengan keadaan PKP ini kita dapat juga meneruskan kan aktiviti membaca Al-Quran. Sekarang ni pun ada tadarus online kan. Sekarang ni pun ada tilawah online, ada talaqi online dan sebagainya. Jadi banyak peluang untuk kita manfaatkan untuk membaca Al-Quran ini, insya-Allah. Tengok hari ini sedar tak sedar sudah pun masuk ataupun selesai juzuk yang ketiga. Dah selesai dah juzuk yang ketiga, tuan-tuan dan dirahmati Allah. Alhamdulillah. Cukup bermanfaat. Walaupun seketika saja kita luangkan masa untuk membaca Al-Quran, tetapi Allah limpahkan ataupun Allah kurniakan keizinan kepada kita dapat juga menyelesaikannya. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Saya kira mudah-mudahan program kita pada petang ni amat bermanfaat untuk diri kita dan juga sesiapa sahaja yang bersama-sama dengan kita ataupun yang tak sempat bersama dengan kita pada petang ni, boleh teruskan menyebarkan, share kepada yang lain. Semoga ia bermanfaat kerana live ini tidak akan dipandang dan akan disimpan di dalam Facebook ini. Dan mudah-mudahan ia akan terus bersebar, menyebarkan kebaikan demi kebaikan, insya-Allah. Mungkin pada kita dan juga pada anak cucu kita ke, saudara mara kita ke, dapat dipanjangkan program ini ataupun siaran ini. Semoga jariah itu berlangsung, berterusan sehinggalah ke hari akhirat kelak, seperti mana orang yang menyumbang, umpama anda menyumbang untuk menyebarkan perkara-perkara yang baik kan, peluang-peluang yang baik, manfaat yang baik. Seperti mana semalam saya sebutkan, di antaranya untuk kita mengelakkan diri kita daripada melakukan kejahatan, kemaksiatan dan juga kemungkaran, maka perbanyakkan melakukan amal-amal soleh, amal-amal yang baik, amal-amal kebajikan. Jadi bagaimana? Tak kiralah bukan hanya semata-mata kerana dengan wang ringgit. Begitu juga apa yang kita boleh lakukan untuk kebajikan ini dengan usaha kita, dengan berkongsi menyebarkan apa sahaja aktiviti yang bermanfaat seperti video ini ke ataupun live ini. Maknanya juga sama seperti mana kita melakukan kebajikan, insya-Allah. Mudah-mudahan kita menyebarkan perkara-perkara yang baik dan mudah-mudahan kita dijauhkan daripada perkara-perkara yang buruk, insya-Allah. Jadi hari ini adalah hari Khamis. Jadi kita punya program bacaan Al-Quran online ini ataupun hashtag Jom Tartil ini adalah daripada Isnin hinggalah hari Khamis. Jadi esok kita tidak ada untuk hashtag Jom Tartil, tapi esok insya-Allah kita akan adakan bacaan surah Al-Kahfi, insya-Allah pada jam sekitar 9.30 pagi. Sekitar jam 9.30 pagi esok, insya-Allah kita akan adakan bacaan surah Al-Kahfi, dan saya akan muatkan juga antaranya pertambahan ilmu-ilmu berkaitan dengan Al-Quran ini ataupun
sifatul huruf dan juga makharijul huruf, insya-Allah akan datang. Saya akan muatkan di dalam page ini ataupun di channel YouTube saya, insya-Allah. Dan video ini juga, live ini juga akan di-upload ke dalam channel YouTube saya, insya-Allah. Kalau bagi mereka yang tidak ada Facebook, bolehlah mendapatinya di channel YouTube, insya-Allah. Jadi alhamdulillah, saya kira sekadar itu dahulu untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Sama-samalah kita membantu, menyumbang kepada perkara-perkara yang baik, dan juga mudah-mudahan kita doakan agar dapat diteruskan program yang elok ini, yang baik ini. Wallahu taala alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.